Can see the screen. No worries, sayang. Okay. Now ada somebody else texted me. Good evening, Danish. Okay. Now give your friends another 2 more minutes, then we'll start. Ada masih yang masih datang. Alright. Now before your friends all come, nah kita belajar hari tu tentang apa sayang? Operasi apa? Apa nama operasi tu yang pertama sekali? Operasi hammer, betul kan? Hammers. Yeah. Yes. Apa itu operasi hammer sayang? What they do? Is that the same thing as rigs? Yes, correct. Very good. Okay. Now I'm going to show you all apa yang kita belajar. Then we yes. I sudah record sayang. No worries. Love you, darling. Okay, Joanna. Okay. Alright. Okay. Alright. Now, so see here. Cikgu akan ulang balik apa yang kita dah belajar. Can everybody see sayang? Boleh nampak? The notes, teacher. Okay, wait. Cikgu sharekan. Nampak sekarang? Ya, nampak kan? Okay, so kita belajar tentang beberapa operasi. Cikgu akan besarkan dia dan you guys can see it properly. Alright. Okay, so kita belajar tentang beberapa operasi. Nah, operasi yang pertama kita ada hammer, kemudian kita ada jala raja. Kita juga akan belajar RP, rancangan perumahan Gutsa dan juga operasi harapan. So these are the few operasi yang telah dijalankan. Now, any question? Yes, Hema, anything? Okay, yes, boleh nampak. Okay, very good. Okay, ada sesiapa soalan? Okay, semua ada another tuition. Okay, never mind. I will record, then you all can see. So tolong tengok video tersebut because today I'll be finishing this bab ready. Then kita boleh masuk kepada bab 7. Sekolah dah masuk bab 7 kan? You all in bab 8, is it? Which bab you all now? I'm on the way to bab 7. Okay, yang lain? Teacher must finish bab 7. Bab 7 finish already, Jin Chen? Yeah. Okay, sayang. Okay. Ken Tan, no worries. I will record. Okay, do you guys watch all the videos yang cikgu hantarkan kepada anda? Please, please. Okay. Belajar. I'm sending all the videos so you can see. Alright. So kita lihat kepada operasi hammer. Now, operasi hammer is the first one. Nah, operasi hammer ini dia bukan hammer ya. Hammer ni bukan straight nak pukul you ke tak ada. Dia adalah operasi penempatan baru. Okey, penempatan baru semasa tingkatan 4 kita pernah belajar tentang kampung baru. Ataupun nama dia adalah rancangan BRICS. Rancangan BRICS ini dimulakan oleh Sir London Briggs, right? Now dia adalah Harold Briggs yang perkenalkannya and dia telah membina kampung-kampung baru. So penduduk dari satu kawasan akan dipindahkan ke kawasan yang lain. So why they do that? So that penduduk itu tidak di-disturb oleh komunis. Alright? So kita boleh nampak operasi hammer pada Jun 1962. Dia adalah penempatan semula seramai 7,500 penduduk. They took almost 3 days untuk memindahkan 1,200 keluarga and mereka dipindahkan sepanjang jalan Kuching Serian. Nah, Kuching Serian is more safer. Yes, correct sayang, betul. It's also for KDU too. Please, everybody is must attend. Okay, cikgu dah beritahu kepada anda. Please put in the group, ask all the, Sarina tell the KDU students also sayang. Cikgu dah beritahu kepada dia orang. Lupa ke dia orang hantu. Okay. Call Arman first. Lokman. I'm here, Jam. Oh, Arman is here. Where is Lokman? Is Lokman there? Don't think so. Okay, Zara tak ada. Zara still not well, is it?
Okay, Sharina text Zara sayang. Okay, yang lain. My little Ryan is here. Ryan, okay, Ryan is here. Okay, siapa lagi? Tengok kawan-kawan anda. Siapa kawan anda tak ada, pull them in. Can you all do that? Tengok kawan-kawan anda. Siapa kawan anda tak ada, pull them in. Okay, siapa itu user? Siapa ada nama okay, cikgu ada seekor. Okay. Okay. So check who's your friends are not here, pull them together. Okay, check guna everybody to come for the class. I already told you all, darlings. Okay, right now. Misha tengah sibuk. Ya ke? Okay. Tell Herlin, Perlin, all this one is coming. Okay, 2 minutes. Sekejap. Hi, This place, yeah, okay. Call everybody sayang. Tengok siapa yang tak ada, text everyone, Syazwan semua tak ada. Cikgu dah beritahu, okay? We are the only one boleh tolong kita, nobody else. Tengok negara pun sudah huru-hara and yesterday I baru dengar they are going to start demonstration already because people are really in a very bad situation. So what kind of demonstration? Apa sayang? What kind of demonstration? Like kita belajar dalam Malaysian Union, rapat umum. We never do bad thing, we just kumpul and because banyak, it seems around 300,000 memorandum telah dihantar untuk take care of the welfare of the people. So dia kata dia orang tak jaga, so soon we are not nak bergabung dan sebagainya. So they are talking about it today. So I don't know how true it is lah. Okay, because why Parlimen akan buka, they're going to bersidang, right? So there's a lot of because situation is quite bad. Hey, tolong jaga, the Delta is very bad. Saya pun takut nak keluar. Okay. Alright. Okay, now kita kembali balik kat sini. Now, I can ask Jasmine, how's about your place, sayang? Jasmine, in Sabah, is it bad? COVID? Your place very bad, Jasmine. Teacher, everywhere is bad, teacher. But Sabah Sarawak is still, because one of my friend dia masih buka kedai in Sarawak and everything. So Sarawak still is under control. Same thing. Same thing. No. Jasmine, where is my Jasmine? Jasmine is here. Where is Jasmine? Oh, Syazwan baru nak masuk. Malaysia, sebenarnya Malaysia kedai not buka. Kedai, ya, kita tak buka sayang, tapi area ke Sabah Sarawak they still okay. They still Jacinta, not Jasmine. Jacinta, your area still okay sayang? Quite okay. Still can go out lah. No, I didn't go out, but it's really serious. Pretty serious here. Apa sayang? Pretty serious here. Oh, okay, cannot go out lah. Yeah. Oh, okay. I told you already, Chair. Oh, yalah, Sabah. She's from Sabah. Say hi to her. She's our little friend from Jacinta, Shanti. She's from Sabah, Sandakan. Next time we go to Sabah, we go and visit her. Alright. Now, tengok sini. So today kita nak mula dengan kita punya operasi. So operasi ni kita ada beberapa operasi. Ini semua adalah bahagian yang kita belajar adalah 6.4 ya, iaitu ancaman komunis. 6.3, 6.4, 6.3 ancaman komunis ya. So kita dah lihat apa yang mereka buat adalah untuk operasi yang pertama kita ada operasi Hammer. So operasi Hammer ini kita lihat diasaskan pada Jun 1962. So operasi Hammer Jun 1962. And dia kalau kita nak samakan dia lebih kurang macam operasi kita punya kita punya Kampung Baru ya, Kampung Baru atau rancangan BRICS di tanah Melayu. So Hammer dimulakan pada Jun 1962. Kita ada penempatan baru iaitu lebih kurang 7,500 penduduk telah dipindahkan ke Kampung Baru. So dalam masa 3 hari mereka memindahkan lebih kurang 1,200 keluarga and mereka ditempatkan sepanjang jalan Kuching Serian. Kuching Serian is more open space lah daripada, because komunis ni diancam kepada penduduk kawasan luar bandar. So penduduk daripada kawasan luar bandar dipindahkan ke kampung-kampung baru. And kampung ini dipagari, dikawal ketat. Kita ada kawal selia 24 jam.
and then perintah berkurung, mereka tak boleh keluar. So bila operasi hammer ini berjalan few weeks and few months already, komunis mula goyah. Goyah means komunis mula jatuh. So ini menunjukkan hammer it's a very good system ya. Nah, kemudian kita ada operasi Jala Raja di Nanok Asajaya. Okay, Asajaya not Asia Jaya, Asajaya. Dia juga diadakan operasi hammer also bahagian pertama. Yang ini also bahagian pertama ya. So kita tengok kat sini operasi ini Nanok ya, dia dijalankan di bahagian pertama pada 1970. Nah, kemudian kita ada rancangan perumahan Gutsa. Ini semua kita dah belajar last week. Dijalankan di kawasan penempatan semula penduduk Siburan, Berantuk dan juga Tapah. Dan kemudian kita ada operasi Harapan dijalankan oleh Tun Abdul Rahman, Tengku Abdul Rahman, dan beliau telah mengampunkan, beliau mengatakan beliau mengadakan operasi pengampunan kepada komunis, lebih kurang 41 of them menyerah diri. And then ketua komunis pada masa itu menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, and selepas surat itu dapat, lebih kurang 500 pihak komunis menyerah diri. So this is what we learned last week ya. So we do have another operasi yang kita akan belajar. Kita akan belajar operasi kita punya letterbox, Rescom dan juga kita punya Sri Aman. So I'm going to show you all. Kita akan tengok nota kita. Okay, nampak guys? Boleh nampak? Tak boleh nampak? Ada kata ada? Duit. The notes, right? Okay, boleh nampak. Yes, sir. Okay. Apa saya sayang? Got. Can see. Can see ya? Okay. Alright. Now kita ada operasi ketenteraan yang lain. So first of all, kita ada operasi letterbox dan bahagian ketiga diisytiharkan sebagai kawasan Rescom. And then kita ada operasi kita punya Sri Aman. Nah, letterbox adalah satu operasi yang mereka lancarkan pada 22 Julai 1963. And tujuan letterbox ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang gerakan komunis. Boleh faham sayang? Can understand? So kita ada operasi letterbox dilancarkan, and tujuan operasi letterbox ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang pergerakan komunis. Dan kita ada bahagian ketiga atau Rescom dimulakan oleh Tun Razak pada 26 Mac 1972. And mereka mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rescom. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepatkan usaha membantras komunis. So Rescom dilancarkan di bahagian ketiga. Now, cikgu pernah beritahu kepada anda where is bahagian ketiga. Betul kan? It's your buku teks. So anda boleh nampak, and then cikgu pernah kata Terbesar Sarawak ini dibahagikan kepada 5 bahagian. So tengok dalam buku teks anda. Okay, dah, cikgu tengok buku surat berapa. So everybody got your buku teks. You can look at page okay, this one is page okay, page 122. 122, you can see this. Okay, I'm going to show you. Nampak yang ni? Nampak. So ini dia. This bahagian pertama, bahagian kedua. Okay, this is first one. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, keempat dan kelima. So fokus utama mereka kat sini. Okay, right. Balik kepada nota kita. Alright. Now, nampak ya? Yeah. Alright.
Now, bahagian ketiga, Rescom dilancarkan oleh Tun Razak pada 26 Mac 1972 dan pengisytiharan dia dilakukan di bahagian ketiga Sarawak, dikenali sebagai Rescom. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan usaha membantras komunis. So, kawasan yang terlibat adalah Sibu, Mukah, Kanawit, Sarike, Binatang dan juga Julau. And Rescom adalah Rajang Area Security Command. Now, apart from, kita juga ada operasi Sri Aman. Sri Aman adalah kawasan kedua, second one ya, bahagian kedua. Now, operasi Sri Aman pada bulan Oktober 1973 tujuannya bagi membantras ancaman komunis di Sri Aman, Sarawak. Alright, boleh faham, children? Can understand ya? Yeah. Okay. Now, kita masuk kepada bagaimana ancaman komunis di Semenanjung Malaysia. Now, ancaman komunis di Semenanjung Malaysia kita pernah belajar dalam tingkatan 4, correct or not? That one also bab 6. Kita belajar tentang ancaman komunis yang dikatakan sebagai darurat. We got darurat and everything. Alright. Now, yang ini we are talking about because darurat kita di Tanah Melayu tamat bila sayang? Bila tamatnya darurat? Ingat ke? Satu ekor pun takkan ingat. Okay, I will explain. You all see here. Okay. Tanah Melayu can see the notes, whatever I'm writing. Can check can. Okay. Now, ancaman komunis di negara kita bermula pada tahun 1948. So 1948 apa yang berlaku? Keadaan huru-hara. So bila keadaan huru-hara, apa yang berlaku adalah British isytiharkan darurat. Darurat is from 1948 until 1960. And dalam 1960 apa yang berlaku? Pengaruh komunis. Pengaruh komunis semakin berkurangan and ramai telah lari ke selatan Thailand. So they already moved into the jungle. So for British, rancaman ini sudah pun tamat. And Tanah Melayu pada masa ini perpaduan kaum berjaya menjatuhkan komunis. Can understand? So until after that we got independence, we are living safely and everything. Can understand sayang? Tetapi bibit komunis ini masih ada di Tanah Melayu because mereka berundur ke mana? Mereka berundur ke Thailand Selatan and they are using the border of Thailand untuk menyerang kita because the border is open. The border tu tidak dibuka and it's like they can cross. They stay in the jungle and they always do the mereka lakukan serangan gerila. So gerila ini dilakukan secara kecil-kecilan. So for British, they was thinking bagi Tanah Melayu problem dia sudah over. Boleh faham ke? So they never give any importance on the perang gerila because 2-3 orang dia bunuh lepas itu dia lari masuk hutan. So British was thinking they are going to habis. Tetapi in the year of 1917 serangan gerila ini mereka mula mengancam rakyat and mereka juga mengancam kemudahan awam. So mereka membinasakan jalan raya, mereka mula menyerang ketua polis negara. Mereka bunuh ketua polis negara, ketua polis Perak pun mereka bunuh. Then only they declared again ancaman komunis di negara kita. Can you all understand? Boleh faham? Pada awalnya kita punya darurat tamat bila? 1948 to 1960. Dah tamat ready. Correct or not sayang? So British was thinking dia tak ada masalah. Correct or not? Because ramai sudah lari masuk mana? Thailand. Thailand. Mereka dah lari masuk Thailand. And kat Tanah Melayu kita ada perpaduan yang sangat kukuh. And everybody kalau nampak komunis, they will make sure they go and melaporkan kepada British dan sebagainya. They was very strong. I'll be honest to you all, in the years of 1960, 48 and 60, the perpaduan kaum was very strong. I did told you the story that
Bila curfew time, this the time when my mother is almost 4 or 5 years old, and at the time my grandfather also estate worker. My grandfather is a mandor in an estate. My mom was born in the year of 1952. So she's almost 4 years, 5 years old, and she knows what's happening. And she used to tell us bila pukul 6, because this darurat ini daripada 6 petang sehingga 6 malam. 6 pagi. 6 pagi, the next morning. So my mom used to tell me, when semboyan sahaja, there will be siren akan dibunyikan. So that's those time they call it the semboyan. So bila semboyan dibunyikan, you can imagine, you Chinese ke India ke Melayu ke, semua akan lari masuk everybody's house. Dia tak kira rumah siapa, you masuk aja lah. You ada kat situ, and the family, let's say you masuk rumah, saya India, saya masuk rumah orang Melayu, I will be taken care 100%. That means saya punya makanan, saya akan diberi tempat tidur, everything dia sediakan. So until the next morning lah, Cik? Yes. So Everything. only after that you can go back? Yes, after the next morning, pagi, 8 pagi semboyang dibunyikan, then you balik. Because my mother was in the estate. Estate ni memang ancaman komunis besar. So surrounded the estate, kita ada kampung. My mother is from Taiping. Taiping is very, very bad area. So used to stay like that. You orang Melayu, anak orang Melayu ke pekerja, okay? Like my grandfather go to work, kalau semboyan dia dah lari masuk, and we don't know whether my grandfather is back or not. Next morning, when my grandfather balik nak tukar baju, then only we know that he's still alive. So that was the moment, was everybody was so united. Like today lah, COVID, you can see what you can see, sayang. Apa yang nampak dari masa COVID ni, kita tak kira bangsa, kita tak kira agama, everybody turun menolong, correct or not? Everybody's rumah ada bendera putih, everybody is going. Even my neighbor, I also go around see my sesiapa, saya bukannya kaya sangat lah, but I still have money where I can help. So I chip in some money to my friends who are doing the charity. We are doing something to help some people. So everybody is helping each other. That was the perpaduan kaum. Samalah masa sekarang kita tak boleh keluar, we are giving in the point of food or their shelter. Those time it's not only food, shelter, tinggal kat situ until the next morning. Boleh faham? So boleh tak kita nampak perpaduan kita? Yes sayang, so many people died. Communist time. Kalau you kat luar, memang kita tak boleh nak salahkan British akan tembak mati. Okay. Shut up lah you, Ilhan, you are disturbing my class. Okay, now, so that was the curfew time, and pada masa ini perpaduan kita ini, and everybody was strong. So dengan itu, whenever British communist datang serang, British was like they say lah, okay, still be controllable because rakyat mula bersatu padu, and communist datang, they are helping each other. Tetapi it was getting bad when mereka mula Kalais Foundation, correct, you all started my foundation, I will pitch in some money. Okay, now British got very scared bila serangan gerila become very, very bad. Even Tugu Negara telah mereka bomkan. Okay, mereka tangkap ramai orang, mereka membakar bas dan sebagainya. Ya, so keadaan inilah membawa kepada the second round of kita punya ancaman komunis di negara kita. So we look at bagaimana, ya. Alright, now everybody can see the screen. Now, ancaman komunis di Semenanjung Malaysia. Nah, PKM telah meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. Mereka mula bertindak agresif dengan membunuh anggota keselamatan. Mereka membunuh orang awam dan memusnahkan kemudahan awam. Can you all understand? So when it was a small one, people was thinking it's okay lah, 1 or 2 only. Tetapi when they start, what happened adalah mereka mula membunuh anggota keselamatan, membunuh orang awam again, and memusnahkan kemudahan awam. Kita telah memulakan beberapa langkah, ya. So bagaimana kita tahu mereka membunuh anggota keselamatan? Pada 17 Jun 1968, PKM telah menyerang hendak pasukan keselamatan di Perak
dan membunuh seramai 16 anggota keselamatan. Kemudian kita ada pada 7 Jun 1974 mereka menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Rahman Hashim di Kuala Lumpur. And 13 November 1975, okay, almost like 1 month before I was born, kematian menembak mati Ketua Polis Perak. Kita ada Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Perak. So this is the picture yang kita ambil daripada akhbar ya. Anda boleh nampak. So you boleh nampak ya. So mereka telah membunuh Tan Sri Koo Chong Kong telah dibunuh di Perak. And then kita ada Ketua Polis Negara juga dibunuh dengan kejam, that is Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Alright. Now then they started to membunuh orang awam. Nah, pembunuhan orang awam dan turut memusnahkan kemudahan awam. Pada Julai 1969, seorang wanita telah diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. And periuk api dipasang sepanjang jalan Changlong, Kedah. Changlong is a borderline to Thailand. So mereka pasang kat situ. So siapa pasukan keselamatan yang masuk, mereka akan terpijak periuk api dan mereka akan mati ya. And then apa yang mereka buat, jalan raya dan jambatan kereta api juga diletupkan. Boleh faham sayang? Guys, can you all Yes, understand? Chair. Can Okay, then kita tengok apa yang berlaku. And also mereka telah memusnahkan apa? Tugu negara. Do you guys know? So kejam. Yes. These all our assets. What? They are trying to destroy all our assets. Sayang. You know what is? Where is Tugu negara? Guys, macam mana Tugu negara? I know. You know, Siapa tak tahu? Be honest. I don't know. Okay, I'm going to show you. I don't know as well. Okay. Alright, I will show you all sayang. Tugu negara you all know, but you orang tak tahu that is the name of for Tugu negara. Yeah, you guys cross that place many times. Okay, teacher tunjukkan It's in KL. It's in the center of KL. All right. Here you go. This is our national monument. Can you guys see? Oh, okay. This is our Tugu Negara. Okay, Tugu Negara dibina sempena untuk menyatakan tentang ini adalah semua prajurit kita yang terkorban dalam kita punya menghapuskan ancaman komunis. So bila mereka dapati there is a monument yang telah dibina untuk memperingati, so they binasakan Tugu Negara. Can you all understand or not? This actually they bina untuk menunjukkan wira-wira negara kita, prajurit negara kita yang berjuang menentang komunis. So they was very angry and mereka bomkan. So I think 2 or 3 tangan dan kepala akan terpatah keluar daripada situ. Boleh faham kah? Boleh, Chair. Okay, bagus. Okay. Ada sesiapa, ada 2. Okay, right. So cikgu tunjukkan kepada anda. Alright, now pada pagi 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan yang tegas. So kerajaan telah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan memperkuatkan perkhidmatan persikan untuk mengatasi ancaman komunis. Now apart from that, 2 usaha yang telah diambil untuk membantras Komisen pada masa ini adalah strategi counter-insurgency dan juga perjanjian sempadan. This one is also like cuba mempengaruhi rakyat untuk menyokong rancangan kerajaan, and they make a sempadan agreement between Thailand and also Malaysia. Yeah, so we are going to see what is the agreement yang berlaku.
Okay. So kita dah lihat, cikgu dah beritahu kepada anda. Okay. So cikgu dah beritahu kepada anda, kita ada dua usaha yang cuba untuk menangani ancaman komunis. Kita ada strategi counter insurgency ataupun dikenali sebagai COINS dan juga perjanjian kerjasama sempadan. So we see the first one, ya. Okay. Can everybody nampak? Boleh nampak? Boleh. Okay. Nah, strategi counter insurgency adalah COIN, satu usaha keselamatan dan pembangunan untuk memerangi hati dan pemikiran rakyat. So agar rakyat menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis, and strategi kerjasama telah dilakukan antara pasukan keselamatan, agensi kerajaan dan juga ahli politik. So mereka mula mengadakan kempen and memberitahu kepada rakyat slowly by slowly, tell the people go against komunis dan sebagainya. So that is strategi yang pertama, strategi COIN. Nah, strategi COIN beda sayang. I'm trying to, okay. Oh, dua orang ni tak boleh masuk. Okay, so strategi yang pertama COIN iaitu agar rakyat menyokong agenda dan dasar kerajaan, and strategi kerjasama antara pasukan keselamatan dan agensi kerajaan dan juga pihak polis. Nah, kemudian kita lihat kepada perjanjian sempadan. Nah, perjanjian sempadan. Nah, perjanjian sempadan ini telah dilakukan antara Malaysia dan juga kita punya Thailand. Right? So between Malaysia and Thailand, yeah, because kita dengan Thailand ni borders. Right. Now, so PKM selalu membina khemah di luar sempadan negara. Kalau dia luar sempadan negara, dia masuk kepada Thailand lah. So dia daripada Thailand dia serang kita. PKM membina khemah di luar sempadan negara menyukarkan usaha untuk membantras komunis. Maka perlu ada persefahaman antara Malaysia dengan Thailand. So wujud kerjasama, perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis pada 1976 di Thailand untuk membina pagar dan juga menjalankan operasi bersama. And finally, this is the very important which menonjolkan komunis sudah tamat. Nah, perjanjian Hat Nyai pada 2 Disember 1989 antara PKM, komunis dan juga Thailand. Okay. Ini berlaku semasa in the year of 1989, I was in Form 2. Okay, saya dalam tingkatan 2. Now, apa yang berlaku adalah this time 2 Disember ini adalah semasa cuti sekolah, and I was in my grandparents' house in Taiping, and pada masa inilah apa yang berlaku. 31st November mereka telah menangkap Chin Peng. Tahu siapa itu Chin Peng? Komunis terbesar. Apa saya? Komunis terbesar. Komunis terbesar, no lah, pity him lah. He hanyalah setiausaha politik saya. He's the secretary, setiausaha politik, and dia, you know where dia tangkap? Dia ditangkap di kawasan rumah saya saja. I was in Ipoh, yeah. And I was surprised because masa tu saya dah balik rumah, I was in Taiping. He was telah ditangkap like sekolah Sri Hartamas dengan kita punya tuition center lah. That is where he was caught. Very nearby. And this old man, Chin Peng, pada masa itu almost 80 something. Dia telah datang ke situ. It seems he's a commoner. Nobody knows that is Chin Peng. He's used to cycle and come out from. He was staying in the place they call Taman Rishabh in Ipoh. Yeah, he used to come out and beli nasi lemak. And dia telah ditangkap bersama-sama dengan paket nasi lemak with bicycle. It happened in the year of 1989 in Ipoh. So you also can Google and check. I was so shocked that time. I was thinking, wow, every time I cross this fella, I must have seen him, and I don't know that is communist actually. All right. So that is 15,500. Ayo. I rasa kita tak boleh keluar rumah lah. Kita luput dan mati kat sini sajalah. Ya, Teacher, teacher, do you think they luput want to mati, bring out teacher. the post at number first? Do you think it's true? Apa saya?
They say they want us to go to school September 1st. Do you think it's true? Nonsense lah, nonsense, nonsense. Hey. Somebody called me from the other day. They asked me and asked my opinion. I said no need. I told them, Mama, I definitely will tell my children don't go to school now. If you're vaccinated, almost 1 year and everything, I will answer 1 year pula. 2 months, anything you can go. Not now. Okay, because why? It's very bad because I know a few family who actually got it and few family are doing well. Another family, one is kita tahu pelajar tu punya his uncle. Another one I got to know a news about another doctor in Klang, and this doctor wife and also son got it. You know how mereka ambil maid ni daripada Philippines and she she just come there like daily maid. You know what is daily maid or not? They come and clean up and go. So she came and clean up, you know, and go, and 3 of them kena and 3 of them died. A dentist with his wife and also kid. Kid is only 4 years old. So I'm telling you, it's quite bad. Oh yes, Sandra Leka, yes, pity them, Sandra. Yes, her husband I also can't wait died. for the day where this stupid virus. So this virus is not stupid. Okay, to be This honest, virus is very y'all, stupid. I mean, okay, guys, the virus is everywhere, but you have to protect yourself. You guys are stupid. You don't tell the virus is stupid. That the virus is smart. We are stupid. We don't know how to take care of ourselves. Okay. everything's stupid, teacher. Our immunity. The main thing in our body is sun. Kita ada ke keluar pergi mana-mana ke, just jemur you punya diri pun sudah cukup. Vitamin D is very important to protect ourselves. We are not taking it. So we are actually a failure. Don't sell the virus. Virus is not a failure. The virus is successful. She's doing Our good. government failure. I don't want to talk about government. Everybody knows. So I'm not talking about it. It's you have to save yourself. Bila bersenam kat rumah, berpeluh kat rumah, you ada kat balcony, jemur kat balcony, get some sun. That all are very important, you know. Okay, jangan the virus success. Dia memang succeeded in every. You boleh nampak Singapore is back to very bad already, because Singapore, the K-pop group came and everything. Now they got problem again. So that's why I'm telling you, your generation. I told you K-pop causes problems. Apa sayang? I told you K-pop causes problems. Yeah. K-pop is the true source of evil of this planet. Hey, don't say that. There are so many supporters in our group, they will kill us. It's okay, teacher. I will take the risk. K-pop is made from the demons. I'm telling you, man. Sarah is getting angry with you. You better. Joanna is getting K-pop, the angry. true brain of humanity. Alright. The one thing. Opa! Okay, done. So careful, guys. Okay, careful, really careful. Take care. You see, kalau kita punya immune system is strong, you no need to worry. The problem is your immune system is very bad. You guys tak berpeluh, you orang tak get sunlight and everything. So keluar jalan-jalan sikit depan rumah, bukan keluar dari rumah. Depan rumah, pintu kat depan tu, you can see sunlight. Just go and jemur like 10-15 minutes kat situ, and then drink a lot of water. Take your vitamin C, vitamin D, and you're okay. Tachud lah. I'm doing that. So you guys don't go out. Okay. So kita balik kepada ini. Daripada komunis kita sudah bagi COVID. My problem with y'all. Mulut cikgu sampai tutup. Okay, now. So untuk cut this one, these people always, as I told you, the communists always run to the border. They are in the border of Tanah Melayu. They went to Thailand. So they are using the border and come and serang us and balik. Okay, so that's why kerajaan telah melancarkan satu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kerjasama sempadan memenangi komunis pada 1796 di Thailand. Dan mereka telah membina pagar sempadan dan juga operasi bersama. So perjanjian Hayat pada 2 September 89 di Hanyai antara PKM, Malaysia dengan Thailand. So PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata, memusnahkan senjata api, bahan letupan dan juga ini adalah jerangkap samar, ya, SAMAR. Okay, jerangkap
Samar is actually perangkap. Apa cikgu tulis? Perangkap samar and menamatkan impian PKM untuk merampas kuasa dan menubuhkan Republik Komunis. So dengan ini kita punya komunis berjaya kita hapuskan. Boleh faham? Boleh ke? Okay. Yes, sayang. Can ah? Okay, so now kita masuk kepada 6.4. Okay, now 6.4 adalah kita punya isu pembangunan dan juga ekonomi. Now, bila negara kita mencapai merdeka sejak tahun 1957, kita sudah ada pelbagai. Oh ya, break. Semua tanya break, baru masuk kelas lah. Saya mula 1 jam. Okay, I will give you all back 5 o'clock. Give me 20 minutes. Yay. Lepas itu, okay. Ataupun, okay, never mind. I will give you all break 4:45 until 5. Then 1 Yeah. hour I sambung balik. 4:45, ah? Okay, remind me. Another 20 minutes. Can understand, Tarini? Okay, Tarini, I will, okay, I'm getting the book from Mr. Vinod and then I will pass it to you, yeah? No worries, Tarini, no worries. He said he will pass it to me in 1 or 2 days time, right? Because the place is COVID and everything. I will get the books and pass it to you, yeah? Then once I get the book, I'll let you know. Please text me maybe in another 1 or 2 days time, all right? I will get and then pass it to you. All right, now 9.6.4, kita tengok kat sini. Okay, untuk kita punya 6.4, isu pembangunan ekonomi, kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan pembangunan dan ekonomi. Now, what is rancangan pembangunan 5 tahun? Okay, I'm going to tell you this one. Okay, listen here. Okay, now here. Boleh nampak semua? Boleh ya? Nah, okay. Kita ada rancangan pembangunan. Okay, rancangan pembangunan kita ini, they call it rancangan pembangunan tahap 1 dan rancangan pembangunan tahap 2. Nah, rancangan pembangunan tahap 1, all this one was under Tengku Abdul Rahman. That was in the year of 1956 until 1970. And then kita ada rancangan pembangunan tahap 2. Nah, rancangan pembangunan tahap 2 ini kita ada di bawah Tun Razak, Tun Hussein On and also Tun Mahathir. Okay, so dia punya tahun ini adalah daripada 1971 until 1990. And nama rancangan ini juga dikenali sebagai DEB. Ini kita akan belajar dalam bab 7 nanti. Okay, dasar ekonomi baru. Nah, di bawah rancangan mereka, kita akan belajar tentang rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua, dan kita ada rancangan Malaysia pertama. Because Malaya and Malaysia. Malaya kita belum bentuk Malaysia lagi. And di bawah ini pula kita ada rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat, dan rancangan Malaysia kelima. So anda boleh nampak this every year is 5 years. Yang ini 1956 until 1960. This is 1961 until 1965. This is 1966 until 1970. So ini adalah rancangan dia. Every 5 years one, kita akan merancang rancangan pembangunan 5 tahun. Sama kat sini juga. Yang ini semua. So, bila Sabah dengan Sarawak join dengan kita adalah pada masa ini adalah dikenali sebagai rancangan Malaysia pertama. Boleh fahamkah?
So this is what they call sebagai rancangan. Ini adalah rancangan untuk pembangunan ekonomi dan juga negara. So they will got plans to develop our country. So dalam kita punya, bila kita nak buat kita punya rancangan, apa masalah yang berlaku. So that is what kita nak belajar kat sini. Okay. Can nampak? Boleh nampak guys? Boleh ha? Now. Okay. Kerajaan telah membentuk. Yes sayang, boleh nampak? Okay. Kerajaan telah merancang rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Nah, kerajaan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sabah dan Sarawak dalam pembangunan 5 tahun Malaysia sebaik saja pembentukan Malaysia. Nah, antara isu yang dihadapi adalah kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah dan taraf penduduk yang masih rendah. So these are the two issue yang kita menghadapi masalah. Okay, cikgu ulang balik. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun. Just now I break for you 5 years, 5 years. Faham ke? Hello? Yang ini. Wait, so then it took 5 years to Yes, buat sayang. It's actually, you pembangunan. see, Tengku Abdul Rahman was doing 5 years, 5 years. Okay, 5 years boleh tak mereka berjaya? No. No, within the 5 years there will be another different problem. So they don't have, kalau kita nampak dalam buku teks yang lama, they jelaskan kat sini. Even though this one berjaya, this one akan jatuh, this one berjaya, this one akan jatuh. Because pada masa 1969, kita ada rusuhan kaum dan sebagainya. And that's why they plan it untuk melakukan rancangan yang baru where they plan it for a longer time. So kita akan nampak rancangan yang dibuat pada tahun ini, DEB adalah untuk 20 tahun and mereka dapat lebih banyak kejayaan kat sini. Can you understand? This is what they call it sebagai rancangan jangka pendek tetapi tidak membuktikan kejayaan. So 5 years definitely pity Tengku Abdul Rahman. But he did so many things tapi it's still until in the year of we got rusuhan kaum and everything lah. Alright, so then they plan kepada rancangan pembangunan yang lebih besar ya. So when Sabah dengan Sarawak join, when is Sabah Sarawak join? Sabah dengan Sarawak join pada 1963. So 63 rancangan ini sudah pun mula. Rancangan Malaysia Melaya sudah mula. So that's why they were put in rancangan Malaysia ke pertama. So Sabah dan Sarawak. Sabah and Sarawak masuk dalam kita punya, they come in dan mereka masuk dalam kita punya rancangan Malaysia pertama. Alright. Okay. Alright. So kita nampak kita ada isu pembangunan dan juga ekonomi. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. So kerajaan persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sebaik saja pembentukan Malaysia. Nah, so dua isu yang sangat menjadi masalah adalah satu, kita lihat kepada kedudukan sosioekonomi penduduk masyarakat yang berpendapatan rendah and taraf hidup ya. So these are the two perkara. Satu kedudukan ekonomi, lagi satu adalah taraf hidup yang terlalu rendah. So how kita rectify problem ini? Ya. Nah. So kita telah mengambil pelbagai langkah untuk mengatasi isu ini. So I'm going to show it to you apa langkah yang telah diambil, apa program yang telah dijalankannya.
Alright. Okay, so kita tengok kat sini. Isu pembangunan ekonomi dan juga kita punya taraf hidup dan sebagainya, how. Nah, isu ini perlu ditengani bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Now, how they do that? Penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan bagi pengusaha Bumiputera, kemudahan pengangkutan dan perhubungan terutamanya di kawasan kawasan luar bandar. So ini adalah isu. Satu, dia kena sediakan pembangunan kita punya kewangan and also kemudahan. So kita tengok beberapa isu yang telah diutarakan and also usaha yang telah diambil untuk membantu masyarakatnya. Nah, isu yang pertama adalah kita lihat yang pertama, kita terlalu bergantung kepada getah dan juga biji timah. Alright, because why? We were depending on economy British. So bila British tinggalkan kita, dia tinggalkan kita dengan getah dengan biji timah. So that's why apa yang kita buat, tengok kat sini, mempelbagaikan ekonomi pertanian dan juga industri pemprosesan. So this is one of the cara yang mereka lakukan. Okay. Nah, kemudian kita juga tengok kat sini. Second one, kejatuhan harga dalam bahan mentah. After World War I, World War II and also after that, bahan mentah punya harga semakin jatuh because semua negara lain pun ada getah, ada biji timah dan sebagainya. So that's why kita mula mencari pasaran baru bagi getah dan juga biji timah. And also kita mempelbagaikan bidang pertanian kita. Bukan hanya tanam ke getah saja, kita menanam kelapa sawit, koko dan sebagainya. Fahamkah? Yeah. Okay, now apart from that, kita juga penduduk yang terlibat dalam pertanian, ketinggalan dalam teknologi peralatan. So pendapatan, so bila mereka punya teknologi rendah dan sebagainya, pendapatan mereka rendah and pertanian komersial juga kurang diusahakan. So what happened? Kita mula melibatkan petani ini dalam keluaran komoditi yang pelbagai. So kita ada tanaman-tanaman baru yang diperkenalkan. Kita ada kacang, kita ada tanaman sayur-sayuran, kita ada tanaman jagung. Lagi satu, kita mulakan tanaman-tanaman yang baru. Komoditi negara means kita punya hasil yang lain kita tambahkan. Can you guys understand? Boleh nampak? So kalau anda ingat susah nak hafal, kita ambil 3 poin. Satu, terlalu bergantung kepada getah dan biji timah. Dan bila terlalu bergantung, kalau mereka punya harga jatuh, what happen? Petani menghadapi masalah. Kita juga ketinggalan dalam teknologi dan peralatan. And kita punya pertanian komersial juga kurang diusahakan. So 1, 2, 3 and 4. Cukup yang ini. Okay, so satu, kita terlalu bergantung kepada ekspor biji timah dan getah. Kejatuhan harga getah, harga bahan mentah memberi impak kepada kita. Kita juga ketinggalan dalam teknologi dan peralatan. And pertanian komersial juga kurang diusahakan. So what are the usaha-usaha yang kita lakukan? Kita mempelbagaikan ekonomi pertanian dan juga industri pemprosesan. And mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah, mempelbagaikan bidang pertanian, terutamanya kita tanam koko, kelapa sawit dan sebagainya, and keluaran komoditi negara juga telah diperkenalkan baik-baik di tanaman baru, ada jagung, ada sayur-sayuran, ada nanas. Ini semua adalah hasil yang baru, kacang dan sebagainya. Fahamkah? Faham guys? Yeah. Okay, siapa faham kita tengok. Okay. Saya akan tengok siapa faham sekarang. Tohir, apa isu yang kita hadapi dalam pembangunan ekonomi sayang? Give me 3 sayang. Okey, terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah. And berlaku kejatuhan harga bahan mentah and also teknologi pertanian rendah. Very good.
So kita terlalu banyak bergantung kepada hanya getah biji timah, harga bahan mentah kita semakin jatuh, and kita juga masalah menghadapi dalam bidang pertanian iaitu kekurangan teknologi dan peralatan. So kita tengok Pelin, Ken, Pelin, can you answer me? Ken, no mic. Tak ada, okay. Sarah, can you help me? Bagaimana usaha dilakukan untuk pembangunan ekonomi sayang? Ada mic, tak ada mic? Tak ada mic. Okay. Okay. Ilhan, tell me, apakah usaha yang kita lakukan untuk menangani isu yang pertama yang disebut itu? Tak ada mic juga kah? Ayo, Mishraf. Yes, Chef. Okay, help me sayang. How kita menangani isu yang pertama tadi tu? Apa usaha mengatasi tadi isu tadi tu? See here sayang. Cari new pasaran. Yes, very good. Kita cari new pasaran. Then? Keluarkan komoditi negara dipelbagaikan. Very good. So keluaran komoditi negara dipelbagaikan. Dan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, Very pertanian good. dan industri. Very good. So kita juga mempelbagaikan kita punya industri pertanian dan industri pemprosesan ya. So this is isu yang pertama. Now kita akan lihat bahagian kedua. Isu yang kedua kita hadapi adalah okay, isu yang kedua adalah taraf hidup yang berbeza. Okay, taraf hidup yang berbeza kita nampak bagaimana penduduk satu masyarakat yang kita punya kehidupan sosial yang very teruk dan sebagainya, correct or not? So what we can do, kita ada program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Right. No, it's okay sayang, no worries, okay. Right. So taraf hidup berbeza, kita ada program pembangunan dan juga kita punya program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Kita gerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan dengan membuka kawasan yang baru. Okay. Now, so cikgu ulang balik. Tengok kat sini. Taraf hidup yang berbeza. Why? You see, orang yang kaya masih kaya. Why they kaya? They got resources. Yang miskin ini mereka tak ada resources. How they want to resource? Kalau mereka tak ada kerja, mereka tak boleh. So dengan itu what they do, mereka telah melakukan pembangunan bersepadu. Okay? And menggerakkan aktiviti kilang. Mereka membuka kilang-kilang dan juga kita ada pembukaan kawasan baru. So bila kawasan baru, penduduk akan berpindah ke kawasan baru and mereka bekerja di kilang dan sebagainya. Secara tidak langsung, mereka dapat meningkatkan taraf hidup. Can you all understand? Boleh faham? Isu taraf hidup yang berbeza adalah pendapatan penduduk yang berbeza. Satu miskin, satu kaya. Nah, kaya ni because resources mereka memang mereka kaya ke or anything. Tetapi yang miskin ni dia tak ada duit. So what happened? Mereka telah membuat program pembangunan negara dengan rancangan bersepadu. So because we want to make everybody is equal, bersepadu dan sebagainya. So what we do, kita gerakkan aktiviti kilang. That means kita bina perindustrian, perkilangan semua dibuka. And kawasan-kawasan baru juga penempatan baru dibuka. So what happened? Penduduk daripada kawasan kampung dan sebagainya mereka akan berpindah ke kawasan kampung baru and mereka mula mendapatkan kerja di kilang dan sebagainya. So now mereka dapat meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan kenaikan gaji dan sebagainya. Can understand? Boleh faham? Okay. Alright. Nah, nombor 2, isu peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang sangat tinggi. Nah, peluang pekerjaan terhad because our education is only based on, okay, we are talking about in the year of 1960s and 1950s. We don't have vocational school, technical school and everything. So kita habis Form 5, kita tak tahu apa nak buat. Yang belajar tinggi-tinggi very good, after Form 5, Form 6 mereka boleh masuk university. Yang tak ada university, what happened?
mereka tak boleh lanjutkan pelajaran. Because why? Mereka punya dia punya education is not important. So tak ada kat situ. So kadar pengangguran tinggi. That's why kerajaan telah membentuk pusat latihan vocational dan juga teknikal. Sekolah-sekolah teknik, sekolah vocational semua dibuka. So bila dibuka, ia telah meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Fahamkah? Teacher, what was vocational again? Occasional is vocational. okay. Now, occasional sayang, you see, our country, we have lack of this problem. Our lack of the problem is vocational technical adalah nak buat aircon, nak buat kereta, nak cat, nak buat rumah. Ini semua ni, are we studying? Are we taking classes for that? No. we do. No. Last time, yes. Last time, yes. Because kita ada banyak sekolah teknik dan juga sekolah vocational. Tapi sekarang sekolah vocational dan teknik sudah berkurangan. Because people merebut. Saya nak jadi doktor, saya nak jadi lawyer, saya nak jadi engineer, saya nak jadi itu, saya nak jadi ini, saya nak flight, saya nak jadi driver flight. Semua you orang buat. Tapi kerja-kerja kotor kita tak buat. Correct or not? So what happened? Semua ni siapa datang masuk? Foreigners are coming inside lah. Correct or not? Your house, nak buat you punya extend, you punya cabinet, siapa you orang panggil? Hello? In your house, you punya aircon rosak, siapa kita panggil? Your garden, nak bersihkan garden, you want to make it, your garden look like, who we call? Gardener. Gardener. Are they local people or foreign people? Foreign. Foreign. Because why? We are lack on this sayang now lah we are talking. But those time, we do have this problem. When we have this problem, those time, what happen adalah, kita punya kadar pengangguran tinggi, kita punya peluang pekerjaan pun sangat terhad. Because kerja ni kita hanya ada doktor. Zaman tu, which educated one, doktor, lawyer, engineer, semua sudah ada kerja. Yang tak ada kerja, tak berpelajaran. So yang tak berpelajaran, government started pusat latihan vocational, pusat teknikal dan sebagainya. So from there you can see there's also have 3 group of people. Pekerja mahir, separa mahir, tidak mahir. Pekerja mahir is your doctor, lawyers and everything. Separa mahir is our, we can see like our technician, our technician we can say membaiki kereta dan sebagainya. Kurang mahir is pembersih semua. So we are taking foreign. So samalah, zaman dahulu pun kita hadapi masalah itu. Kita punya peluang pekerjaan terhad because educated people, they become doctors, lawyers. Yang tak educated, I've told you before that zaman sebelum saya, my batch is a large batch. Kita PT3, you orang ambil PT3 kan? Saya punya sijil pelajaran Malaysia. Saya habis Form 3. They are either you pass or fail. You pass, you masuk Form 4. Kalau you fail, what will happen? You have to repeat, right, Sir? Repeat the Balik rumah, year. balik rumah. Repeat the year. You can repeat the year or you ditendang daripada sekolah. Repeat ni you have to go to private school. Berhenti sekolah. Berhenti sekolah. Can understand? Cannot go to college, darling. Cannot. Start No. working. After Form 3, you just imagine 15 years old, you have to decide. So that's why ramai Go home pelajar and zaman sleep. Go home and dulu, sleep. Go home and give up on education. Then you take the tali and then you tie it up and then you can end your life quicker. you're nonsense lah. That's Just do not tuition like motivation Puan Kalai. people talk. Apa sayang? Do tuition like Puan Kalai. Do tuition. Okay, do tuition. Become tuition teacher like Puan Kalai. Ya, bagus. You Form 3 pun tak pass. You nak ajar siapa? I don't know. So you see last time, bila kita ada masalah, kita punya kadar pengangguran tinggi and kita punya peluang terhad, government make us new kita punya this one. So what happened? Mereka telah memperbarui kita punya skop pekerjaan. Mereka membuka latihan vocational, technical. Now vocational technical is very simple. Okay, vocational kita mesti ada baking and then we got mendandan rambut, fashion. Ini semua adalah under sekolah vocational. Technical is buat kereta, buat aircon, repair motor,
Ini semualah technical. Buat break. Oh, break. Okay, buat break. Okay, can you all understand until ni? Boleh faham? Boleh. Okay, and the final one. Let me finish this one. Okay, kita juga menghadapi beberapa isu seperti kesihatan dan juga sosial, keperluan asas dan hak wanita kehamilan yang terhad, kekurangan perkhidmatan kesihatan ibu mengandung, kadar kelahiran yang tidak normal dan kadar kematian. So how kita atasi? Kita kurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancangan keluarga, menambahkan perkhidmatan kesihatan di luar bandar. So this one saya akan ulang balik after we come back. So I will see you all pukul 5. See you guys. Bye. 15 minutes break. Alright, bye Puan Kalai. I'm leaving the call. Bye bye. Bye bye guys. Bye. Chair, I want to get to see you, Chair. Apa sayang? Because I have my tuition, remember? Ken sayang. I Yeah, will record this one. I'll put it in the group so you all can watch there. Okay, Chair. Thank you. Jom Okay. Puan Kalai, let's talk about how K-pop is the bane of humanity. Ayo, no. There are some people like it. They will kill me. So I'm. Sarang hey Puan Kalai. I'm not going Opa. to. Naughty of you. Actually, what Okay, time see you our guys. class will finish? Okay, 15. Apa sayang, Jinchan? What time our class will finish? Today we'll be finishing 6 o'clock, sayang. Then So the cikgu 6 o'clock to 7:30 class don't have or have? God. Mana boleh tu, tak boleh. What? What? After What? that, there's a 6 o'clock class also, right? That class is still God. Puan Kalai, oh my god. Oh Lord. Wow, so like after 6 straight away 7:31 ah. Yes, Lord. Oh, okay. I thought okay. Puan Kalai, too much sejarah one day. Nanti matilah. It's okay lah. Uh, Darling, how to, okay, force your recording. Okay, I